Politikus tidak perlu bergayut di pagar istana. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempertahankan kenyataan yang dibuat pada November lalu bahawa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah runtuh pada 23 Oktober lalu. Beliau berkata apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak permohonan Muhyiddin untuk pertama kali bagi mengisytiharkan darurat secara moralnya, beliau dan kabinetnya patut meletakkan jawatan. Kini kata Salahuddin, seorang demi seorang ahli Parlimen UMNO sudah menarik balik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Akhirnya Perikatan Nasional hilang majoriti. Tetapi kami sebagai orang politik telah membuktikan bahawa kami telah cukup sokongan. Apa buktinya? Apabila seorang demi seorang ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional telah menarik sokongan, maka dengan itulah kita memohon supaya suatu keputusan dibuat supaya negara ini dapat dikembalikan dan bukan lagi terus berpegang dengan darurat ini sehingga bulan 8. Beliau berkata demikian dalam sesi bicara semasa bersama YB Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub untuk siri ke-20 yang bertajuk UMNO Kekasih Gelap Bersatu di Jom Channel. Beliau juga mempertahankan kenyataan di Parlimen. Jangan ada politikus yang bergayut di pagar istana meraih simpati untuk kepentingan diri sendiri. Kata Salahuddin, apa yang beliau maksudkan bukan seruan untuk membenci Raja-Raja Melayu atau memberontak. Kerajaan sekarang dipertikaikan keabsahannya. Mereka menyusahkan rakyat jelata, tegas bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas tadi itu. Namun apabila Majlis Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan membantah pengisytiharan darurat, terus melompat agamawan PAS, kononnya pembangkang membenci Sultan. Lalu rakyat ditakut-takutkan jika mati, matinya dalam jahiliah. Mari kita lihat apa kata Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad di Bayan Linas siri ke-209 Politik dalam Islam yang diterbitkan pada 8 Ogos 2019. Beliau menggariskan 3 perkara yang semestinya dijauhi pemimpin, iaitu pertama, zalim. Ia bermaksud meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lebih parah daripada itu, menzalimi dan menganiayai rakyat jelata dan orang bawahan. Kedua, khianat. Allah amat membenci pemimpin yang mengkhianati hak rakyat kerana sudah pasti berlaku kepincangan dan keadilan dalam pemerintahan. Golongan pengkhianat biasanya akan mengundang pelbagai natijah buruk dan tidak baik. Manakala yang ketiga, tamak. Umar Abdul Aziz menegah gubernur dan pegawai kerajaan daripada terlibat dengan aktiviti perniagaan. Beliau menganggap hal ini sebagai satu tindakan yang paling besar dan jika dibiarkan akan boleh membawa kepada rosaknya pentadbiran dan pelbagai implikasi yang malang akan timbul. Namun rakyat melihat ketiga-tiga perkara tersebut berlaku sekarang. Kerajaan Perikatan Nasional gagal menyelesaikan pandemik COVID-19. Rakyat disusahkan dengan darurat di samping Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka kehilangan pekerjaan apabila syarikat gergasi menutup operasi di Malaysia. Kerajaan ini juga hasil pengkhianatan mandat rakyat setelah melakukan rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton dan keluar parti beramai-ramai. Rakyat menerima musibah isu daging import tidak halal, maka skam dan pelbagai korupsi di kalangan penguatkuasa. Malangnya, ketika kerajaan yang sah ditumbangkan, tidak pula ada agamawan PAS yang menyeru supaya bersabar. Sebaliknya mereka turut sama bersekongkol, memberontak dan merampas mandat rakyat. Jangan lupa, Mufti Wilayah Persekutuan yang bercakap tentang kepimpinan zalim, khianat dan tamak itu sekarang ialah Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap ini. Justru dalam kesempatan ini, Jom Channel ingin mengingatkan pemimpin Melayu Islam dalam Perikatan Nasional akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memelihara kamu daripada kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, apakah itu kepemimpinan orang yang bodoh? Rasulullah menjelaskan, iaitu para pemimpin yang muncul selepas dariku, tetapi mereka tidak menggunakan petunjukku dan mereka tidak mengamalkan sunnahku. Barang siapa yang membenarkan penipuan mereka atau membantu kezaliman mereka, maka mereka itu adalah bukan daripada umatku dan aku bukan sebahagian daripada mereka. Mereka tidak akan dapat minum di telagaku di akhirat nanti. Barang siapa yang tidak membenarkan penipuan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka dia adalah sebahagian daripada umatku dan aku adalah sebahagian daripada mereka. Dia akan dapat minum di telagaku kelak. Jangan hanya pandai mentakfiri dan bergayut di pagar istana.